Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Kena like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom hari ni kita nak cerita mengenai ambil kau karma mengata saya dulu. Sekarang Ifah Raziah pula yang komen pedas pada Hatan. Jom kita tengok cerita selanjutnya. Usahawan dan penyanyi Dato' Ifah Raziah terpanggil untuk mengulas mengenai isu yang membabitkan penyanyi popular Dato' Hatan susulan tindakannya sekolahkan seorang pembaca berita baru-baru ini. Dan menurut Ifah, kesalahan tidak seharusnya diletakkan kepada pembaca berita tersebut 100%. Sebaliknya pihak produser antara individu yang perlu bertanggungjawab ke atas insiden yang berlaku itu. Bagaimanapun dia yang pernah mengendalikan sebuah program hiburan selama 8 tahun sebelum ini tidak menafikan ada kalanya sebagai pengacara tidak terlepas daripada membuat silap. Kata Ifah, tidak boleh nak salahkan pembaca berita kerana soalan-soalan yang disediakan datangnya daripada produser. Semuanya akan dimaklumkan menerusi earpiece yang pembaca itu pakai di telinga mereka. Saya cakap secara general memandangkan saya juga pernah menjadi pengacara untuk beberapa program selama 8 tahun. Dan kadang-kadang sebagai manusia kita tidak lari daripada buat silap terlepas pandang. Produser juga perlu melakukan research juga. Jangan harapkan pengacara. Pengacara perlu alert dengan isu-isu semasa. Dan Ifah mengulas mengenai perkara itu ketika dia membuat sesi siaran langsung di TikTok miliknya baru-baru ini. Dan tambah Ifah lagi, kebiasaannya pihak yang akan ditemu bual sudah pun dimaklumkan terlebih dahulu oleh tim produksi. Kata Ifah lagi, selalunya bila artis atau saya sendiri akan diinterview, pihak produser akan maklumkan terlebih dahulu, akan inform lebih awal. Produser tidak akan telefon main sebarang-sebarang saja. Produser akan tanya artis tu sama ada sibuk atau tak, free atau tak sebab nak interview. Kalau artis tak free waktu tu, mereka pasti tidak akan ganggu kita. Kita akan cari artis lain. Begitulah kata Ifah. Dan sementara itu, pelantun lagu Ser itu turut menegur sikap Dato' Hatan yang tidak sewajarnya bertindak sedemikian biarpun dirinya seorang yang berpengalaman dalam industri. Kata Ifah lagi, mungkin waktu tu Dato' Hatan sedang bad mood sebab kita tak tahu apa situasi di rumahnya masa tu. Mungkin baru bangun tidur. Sebab orang bangun tidur kan tengah mamai, baru lepas makan ubat ke. Bagaimanapun cara Dato' Hatan menjawab, tidak bolehlah begitu. Biarpun pembaca berita itu budak baru, macam mana pun keadaan Dato' Hatan mungkin juga sedang bersedih ketika itu. Walaupun berpangkat Datuk dan orang hebat dalam industri, tidak boleh macam itu kan. Sebab mestilah dimaklumkan akan disiarkan secara live di TV. Kalau rekod boleh edit. Saya sebagai orang yang melihat insiden itu ada salah pada kedua-dua pihak. Begitulah kata Ifah. Dalam pada itu, Ifah sempat berseluruh dengan menyifatkan insiden yang berlaku sebagai karma kepada pelantun lagu Mahligai Syahdu itu. Kata Ifah, saya sebenarnya tak mahu ulas sangat isu pasal orang lain, tapi saya anggap itu karma dulu. Dia mengata saya macam-macam kan. Itulah kata Ifah. Dulu Dato' Hatan pernah komen Ifah dalam satu pertandingan nyanyian. Macam-macam komennya. Apapun, sama-samalah kita muhasabah diri. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.